السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas hampir berapa bulan lebih kurang 3 bulan lebih kita tak dapat melakukan banyak aktiviti, lebih-lebih lagi yang terkait dengan ritual ataupun ibadah. Tak boleh nak masuk masjid, tak boleh datang masjid, tak boleh berjemaah seperti biasa, apatah lagi di luar konteks ibadah. Kita kena duduk berkurung dalam rumah, tak boleh nak keluar suka-suka, saja-saja, santai-santai, bahkan lebih jauh nak keluar bekerja cari rezeki macam-macam. Alhamdulillah, berkat doa, berkat usaha, berkat kesabaran yang sama-sama kita buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit mengangkat apa yang kita panggil sebagai musibah, wabak ataupun penyakit yang mendatangi ataupun melanda kita sekarang. Dan boleh saya kaitkan sebagai contoh, sebenarnya apa yang berlaku kepada kita beberapa bulan sebelum ini adalah untuk mengaitkan konteks koreksi diri ataupun muhasabah bagi diri kita, yang mana mungkin ada sebelum ini kelemahan-kelemahan, kesilapan-kesilapan dan kelalaian kita, terutamanya konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan ibadah kita dalam erti keagamaan yang sebenar. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam urusan kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya juga dikhabarkan untuk masjid ni first lah kuliah. Ni first kuliah. Saya pun first kuliah jugalah. Sebelum ni pun orang tak ada mesej, tiba-tiba lan mesej hari ni suruh main kuliah. Saya baru balik tadi dari sekolah. Maklumlah sekolah lah ni nak kena buat macam-macam SOP dah, nak buat garisan lah, tampal tu, tempek ni, macam-macam. Jadi alhamdulillah dapat hadir juga, walaupun agak kelewatan atas pemberitahuan untuk datang pada malam ni. Jadi sebagai kuliah yang pertama, saya pun tak tahu nak bercakap dengan apa dengan tuan-tuan pada malam ni, tapi marilah sama-sama kita mengambil istifadah daripada satu surah Al-Quran yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita bicara surah yang paling kecil, surah yang paling pendek. Apa dia surah paling pendek, tuan-tuan? Surah apa? Nazih. Surah Al-Kawthar, yang selalu kita baca, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Surah ini adalah surah kalau ikut tertib dan susunan di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-108. Bila kita tengok semua surah dalam Quran ni ada 114 surah. Surah yang ke-108 jatuh pada surah Al-Kautsar. Tetapi surah ini dianggap surah yang paling pendek kerana bukanlah bilangan ayat dia. Ayat surah Al-Kautsar ada berapa kita baca tadi? Ada 3 ayat. Dia dianggap surah pendek ni bukan kerana bilangan ayat dia 3, kerana ada lagi 2 surah lain yang punya 3 ayat. Contoh surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 3 ayat juga. Dan ada lagi surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat. Jadi kalau nak kata surah ni surah paling pendek kerana bilangan ayat, tak berapa tepat dan tak berapa betul, kerana ada 2 surah lain pun 3 ayat. Tetapi yang dikatakan surah ni paling pendek kerana jumlah dan bilangan huruf serta kalimah dalam surah ni lebih pendek daripada 2 surah lain yang kita sebut tadi. Ayat sama, tapi bilangan huruf dia, bilangan kalimah dan perkataan dalam surah ni lebih pendek. Jadi dimaknakan surah Al-Kautsar ni surah paling pendek dalam Al-Quran. Biasanya kalau kita nak membicarakan tentang ilmu tafsir, ilmu tafsir ni bukan satu ilmu yang mudah. Bahkan ulama-ulama meletakkan hampir berbelas-belas jenis ilmu untuk seseorang itu layak digelar sebagai mufassir dan mampu mentafsirkan Al-Quran. Jadi bila kita mengajar, bila kita berkuliah di masjid ni, kita bukanlah sebagai seorang mufassir. Saya baca Quran, saya tafsir Quran, saya bukan pentafsir. Tapi kita tolong baca balik kitab yang sudah dikarang. Kita tolong baca balik apa yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama dalam tulisan-tulisan dan karya mereka. Jauhlah kita ni nak layak untuk jadi seorang mufassir. Kita hanya tumpang ilmu ulama-ulama dahulu, tolong baca balik. Baik, bila berdepan dengan tafsir ni tuan-tuan, kita kena cermat, kita kena beringat, sebab salah atau jatuh tafsir kita pada penyelewengan makna menyebabkan tafsiran kita itu boleh jadi salah, silap ataupun tersesat. Baik, bila kita nak melihat konteks ilmu tafsir, biasa selalunya yang paling awal dibahas ialah satu-satu ayat ataupun satu-satu surah ni ialah tentang ayat ni tergolong di dalam ayat Makkiyah ataupun Madaniyah. Apa dia Makkiyah? Ayat ni turun di mana? Di Mekah ke? Ataupun ayat ni turun di Madinah ke? Baik, adakah sebenarnya bila ulama-ulama yang kita katakan sebagai mufassirin ni meletakkan pembahagian ayat ni terbahagi kepada 2, adakah di celah-celah tu ada ayat yang terkeluar daripada makna Makkah dengan Madinah? Contoh kita kata ayat Makkiyah ni ayat yang turun pada Nabi di Mekah. Madinah ayat yang turun pada Nabi di Madinah. Sebenarnya ada di antara sebahagian ayat Al-Quran ni turun pada Nabi yang waktu tu Nabi tak duduk di Mekah dan waktu tu Nabi tak duduk di Madinah. Jadi bila ayat sedemikian turun pada Nabi, kita nak letak ayat macam ni dalam kelompok Makkiyah ke Madaniyah? Contoh kita kata Nabi keluar daripada kota Mekah. Contoh, Nabi keluar daripada Mekah, keluar dah daripada Mekah nak pi ke Madinah, tiba-tiba tengah safar, tengah perjalanan turun satu ayat pada Nabi. Nak letak mana?
Duk Mekah pun tak, lepas dah Mekah, Madinah tak sampai lagi, kita nak letak ayat tu ayat mana. Jadi ulama-ulama dalam konteks ni dia mengambil perkiraan masa, zaman, time. Kalau ayat macam ni, maksudnya kalau selepas Nabi berhijrah, ayat tu akan diiktiraf sebagai ayat Madaniyah. Kalau ayat tu turun sebelum Nabi berhijrah, ayat tu akan dianggap sebagai ayat Makkiyah. Dia ambil konteks perkiraan zaman kalau berlaku macam tu. Sebenarnya bila kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran ni, banyak pecahan dia. Sebab ada ayat Quran turun pada Nabi waktu siang hari. Ayat Quran turun pada Nabi pada waktu malam. Ayat Quran turun pada Nabi pada musim sejuk. Ada ayat Quran turun pada Nabi pada musim panas. Ada ayat Quran turun waktu Nabi seorang-seorang, individu personal, bersendirian. Ada ayat Quran waktu Nabi dengan sahabat. Ada ayat Quran waktu Nabi bersama dengan isteri. Macam-macam konteks. Apapun perbahasan umum dia kembali kepada Mekah dan Madaniyah. Baik, untuk surah Al-Kawthar ni, agak-agak kita surah ni surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Kalau tengok, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mekah ke Madinah? Baik. Untuk konteks ni kita akan sedikit bercelaru. Kenapa bercelaru? Sebab banyaknya pandangan dan pendapat, berlaku khilaf dan perbezaan ulama nak menetapkan dan menentukan surah pendek ni surah Makkiyah ke Madaniyah. Pertama, ada pandangan ulama yang mengatakan surah Al-Kawthar ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Siapa yang memilih pandangan ni? Sebahagian besar jumhur ulama kata surah ni turun di Mekah, termasuklah sahabat besar sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas. Kata surah ni turun di Mekah. Begitu juga Imam Al-Kalbi, surah ni turun di Mekah. Muqatil bin Sulaiman, surah ni turun di Mekah. Bahkan ibunda kita yang kita panggil Ummahatul Mukminin, salah seorang tu ialah Sayyidatina Aisyah. Aisyah juga berpandangan ayat ni, surah ni turun di Mekah. Kerana apa mereka berpandangan demikian? Kerana ayat ketiga daripada surah ini. Ayat ketiga bunyi apa, Nazih? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembenci-pembenci, pencaci-pencaci kamu wahai Muhammad adalah orang yang terputus. Jadi ada sebab kenapa ayat ni turun, untuk dikaitkan yang dia diturunkan di Mekah. Jadi bila kita menerima pandangan surah ni turun di Mekah, ini bermaksud kita juga menerima surah Al-Kawthar turun setelah surah Al-Adiyah. Surah Al-Adiyah ni surah mana? Wal adiyati dhabha. Jadi wal adiyati dhabha turun, barulah turun surah apa? Surah Al-Kawthar. Dan selepas tu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu pandangan yang pertama di Mekah. Pandangan yang kedua, ada ulama kata surah ni turun di Madinah. Siapa yang berpandangan turun di Madinah? Al-Hasan. Siapa lagi yang berpandangan turun di Madinah? Ada Imam Mujahid, ada Imam Qatadah dan imam-imam yang lain. Selain daripada itu, suka saya menyebutkan bahkan imam besar kita dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi juga berpendapat dan berpandangan, kita boleh tengok dalam Syarah Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim tu banyak ulama-ulama yang bahas, banyak ulama-ulama yang hurai dan syarah. Salah seorang termasuk ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi juga berpandangan surah ni turun di Madinah. Begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga kata surah ni turun di Madinah. Begitu juga salah seorang lagi imam besar mazhab Syafi'i,
Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kita panggil Imam Suyuti, dalam kitab Ulum Quran dia Al-Itqan fi Ulumil Quran, mengatakan surah ni turun di Madinah. Tetapi pendapat akan terus kekal sebagai pendapat. Macam kita duk bercakap, saya berpandangan macam ni, saya berpendapat macam ni, saya rasa begini, saya rasa begitu. Jawapan seperti ini tak pernah memuaskan hati sesiapa. Kita boleh bagi pendapat, saya rasa macam ni, saya rasa macam ni, tetapi setelah pendapat, why kamu mengatakan demikian? Ya, kamu pilih ayat ni turun di Mekah, tapi apa hujah dia? Apa dalil dia? Dah ulama' sebut macam ni, dia tak akan berhenti setakat kita sebut nama ulama', tapi ulama' tu bahas apa pasal dalil yang dia guna untuk menyokong hujah yang dia sebut. Contoh, Imam Nawawi bila dia syarah Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang mana diriwayatkan ketika surah Al-Kausar ni baru lepas turun pada Nabi. Baru turun pada Nabi, Nabi pi ceritakan bahawa kisah turunnya surah Al-Kausar ni kepada salah seorang sahabat besar. Antara sahabat yang dekat dengan Nabi ialah Anas bin Malik. Jadi bila kata Nabi cerita kepada Anas bin Malik, kita tahu Anas bin Malik ni dalam sejarah, kita belajar biografi Anas bin Malik, dia bukan Islam waktu Nabi duduk di Mekah. Anas bin Malik ni Islam setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah, baru Anas Islam. Maksudnya waktu tu Nabi duduk di mana? Nabi duduk di Madinah. Dan bila turun surah tu, dalam hadis tu cerita, Nabi cerita kepada Anas. Ini bermaksud untuk konteks zaman dan masa, boleh dikatakan ayat ni adalah ayat Madaniyah. Tu hujah Imam Nawawi. Begitu juga kalau kita tengok hujah tafsir Ibnu Katsir dengan hujah Imam Jalaluddin As-Suyuti pada ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Di hujung tu ada perintah apa? Fasalli itu semayang. Dan semayang ni pun ulama' duk bahas lagi antara tiga semayang. Semayang kata fasalli ni, ada ulama' kata merujuk semayang 5 waktu. Ada ulama' kata merujuk kepada semayang sunat hari raya Aidil Adha. Ada kata semayang subuh. Jadi ulama' hak pilih kata semayang 5 waktu ada hujah dia. Hak kata semayang sunat hari raya pun ada hujah dia. Sebab hak kata semayang hari raya Aidil Adha ni, sebab selalunya tuntutan ayat Quran, kalau Allah nak suruh solat 5 waktu ni, di depan tu mesti ada akim, dirikan, ataupun akimu. Tapi hak ni terus mari fasalli, semayanglah. Tambah-tambahan pula benda hak nombor 2 tu, wanhar, maka berkorbanlah kamu. Jadi selalunya dalam ayat Allah ni dia tak letak satu benda yang wajib sekali dengan satu benda yang sunat. Jadi ulama' atas dasar tersebut memilih fasalli, arahan semayang ni berbentuk solat sunat Aidil Fitri, lepas tu berkorbanlah. Jadi bila disyariatkan korban? Waktu Nabi duduk Mekah ke waktu Nabi duduk di Madinah? Bila tahun kedua hijrah disyariatkan berkorban. Maksudnya bila tahun kedua hijrah, Nabi dah 2 tahun hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa ni meletakkan ulama' kata ayat ni turun di Madinah. Tetapi yang kata di Mekah tu sebab poin pada nombor 3. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, tu yang kedua. Dan ada satu lagi pandangan, agak-agak pandangan nombor 3 nak kata apa? Sebab ayat ni ada Mekah dengan Madinah saja. Nombor 1 kata Mekah, nombor 2 kata Madinah, nombor 3 nak kata apa agak-agak? Nombor 3 ni Imam Khafaji. Imam Khafaji mengandaikan kemungkinan walaupun surah ni pendek 3 ayat, ada sebahagian ayat turun di Mekah, ada sebahagian ayat turun di Madinah. Dia mengandaikan macam tu. Kalau kita kata ambil hak pertama tadi 3 ayat seolah-olah di Mekah, ambil hak nombor 2 3 ayat di Madinah, ambil hak nombor 3 ni ayat pertama dengan kedua di Madinah, ayat nombor 3 tu di Mekah. Dan ini mungkin bisa terjadi bila kita bahas ayat yang ketiga sekejap tadi. Dan tujuan
Lebih kurang kita nak bahas tu ayat yang ketiga ni. Inna syani'aka huwal abtar. Apa dia innaka? Sesungguhnya kamu tu, syani'aka, orang yang membenci Nabi, orang yang menghina Nabi, orang yang mencela Nabi, huwal abtar. Apa dia abtar? Orang yang terputus, orang yang terpotong. Siapakah sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat ni sebagai abtar? Siapa dia? Yang ni jadi teka-teki sebenarnya. Sebab hampir 4 orang nama disebut. Baik, maksud dia lagu ni ya. Ayat ni ialah salah satu bentuk ayat penghinaan dan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menghina Nabi. Siapa yang hina Nabi, siapa yang cela Nabi, dia termasuk daripada orang yang terputus, orang yang terpotong. Terputus apa? Terpotong apa? Baik. Pertama, kita bahas kalimah al-abtar. Al-abtar dalam bahasa Arab, batara ni memang putus, memang terpotong. Tetapi selalunya orang-orang Arab dahulu mendefinisikan al-abtar ni, contoh macam kita punya haiwan-haiwan gembalaan. Kadang-kadang mungkin kita bela kambing, kita bela biri-biri, kita bela lembu dan sebagainya. Jadi haiwan yang mempunyai kecacatan, macam lembu terputus, terpotong ekor dia, kambing yang terpotong ekor dia, biri-biri yang terpotong ekor dia, didefinisikan sebagai al-abtar. Maksudnya apa? Kambing tu, apa yang terpotong pada dia? Ekor tak ada. Boleh faham tak? Tu definisi biasa, maksud kalau letak pada kambing. Tapi bila abtar ni letak pada orang, butira fulanan, contoh seorang yang terputus, seorang yang terpotong, orang Arab jahiliyah mendefinisikan al-abtar ni seorang lelaki yang tidak mempunyai keturunan dari sudut adanya anak lelaki. Dia bukan kata bila dia berkahwin dia tak dapat anak. Bukan kata dia berkahwin dia tak dapat anak. Mungkin dia berkahwin dapat anak, ramai-ramai anak dia dapat, semua perempuan, seorang pun tak dapat anak lelaki. Jadi disebut butira fulanan, seorang yang terpotong, terputus kerana tak ada warisan anak lelaki. Bukan dia mandul dak. Jadi kenapa tuduhan al-abtar ni pernah diberikan kepada Rasulullah? Sebab kalau kita tengok sejarah perkahwinan Rasulullah, waktu Rasulullah kahwin dengan Khadijah, Rasulullah dapat berapa orang anak? Berapa? 6. 4 perempuan, 2 lelaki. Al-Qasim dengan Abdullah. Tapi adakah hayat mereka tu panjang? Anak Nabi ada tak yang lelaki tu hidup berumur panjang sampai dewasa, sampai besar? Tak ada. Semua mati kecil. Jadi dengan Khadijah tadi, bila ada Al-Qasim, sebab itulah gelaran Nabi Abul Qasim, bapa kepada Qasim tu, anak lelaki dia yang pertama. Bukan anak lelaki tu hak pertama, tapi anak lelaki dalam perkahwinan tu hak mula-mula Qasim. Jadi meninggal masa kecil. Jadi putuslah warisan keturunan Nabi daripada lelaki. Mari pula Abdullah meninggal juga masa kecil. Kalau kita panjangkan sejarah, waktu Nabi tu ada seorang wanita nama Maryah Al-Qibtiyah melahirkan anak ketujuh bagi Nabi Ibrahim. Ingat kes Ibrahim? Ibrahim meninggal waktu usia lebih kurang 15 hingga 16 bulan. Waktu tu terjadi peristiwa gerhana matahari tu. Maksudnya di sini peristiwa yang dilalui oleh Nabi itu semua keturunan daripada belah anak lelaki dia semua mati kecil. Sebab itulah orang kafir Quraisy gelarkan Nabi dengan Al-Abtar. Bukan kerana Nabi mandul, bukan kerana isteri Nabi tak beranak. Ada anak perempuan dia, tapi istilah orang Arab ni bila dia nak hina seseorang, dia nak cemuh seseorang, dia guna gelaran Al-Abtar, seorang lelaki yang terputus keturunan belah anak laki-laki. Boleh faham dah? Tu situasi yang berlaku kepada Nabi. Jadi Allah nak habaq dalam ayat ni, orang hak cela kamu itulah, orang hak tuduh kamu lagu itulah, dia sebenarnya Al-Abtar. Dia tuduh kamu Al-Abtar, tapi yang sebenarnya dia yang terpotong, dia yang terputus.
Jadi bila kita nak definisikan benda macam tu, kita boleh tengok contoh lain. Kalimah al-abtar tu, contoh waktu mula-mula Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Bila Nabi diberi kesempatan dakwah fasa kedua. Fasa kedua ni sembunyi ke terang-terang dah? Terang-terang dah. Jadi bila dah diberi kebenaran oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi nak pergi berdakwah. Bila Nabi masuk dekat saja dengan golongan dan kelompok mereka, apa yang mereka sebut? Mereka sebut intabara minna Muhammadan. Maksud intabara tu daripada kalimah batara juga. Maksudnya menjauhlah kamu daripada kelompok ataupun golongan kami. Maksudnya mereka tak mau apa di situ. Jangan masuk dekat dengan kami. Kami tak mau dengar dakwah kamu. Kami tak mau dengar pasal cerita yang kamu ni nabi, kamu ni rasul, disampaikan wahyu pada kami. Kami tak mau dengar. Jadi mereka guna kalimah intabara minna Muhammad. Intabara ni maksud minta jauh. Jangan masuk dekat. Maksudnya putus dan potong juga. Satu lagi, kalau kita guna kalimah rajulun ubatir. Ubatir ni bi dhammil hamzah. Sebab dhammah baris depan pada huruf alif tu. Rajulun ubatir. Seorang yang dikatakan dikasih dia punya kelamin, alat kelamin tu, kena kasih, kena potong pun digelar sebagai batar. Peristiwa kasih ni jarang berlaku, tapi kalau kita tengok zaman dinasti-dinasti Cina dulu, mana-mana yang orang lelaki nak berkhidmat dalam istana maharaja tu, itulah salah satu syarat dia. Salah satu syarat dia. Contoh saya ni ada ilmu persilatan, ada ilmu kebal, ada ilmu belawan. Jadi saya minta kerja nak jadi pengawal dalam istana maharaja Cina. Jadi salah satu syarat sebelum diterima, saya kena potong dulu alat tu. Sebab apa? Sebab raja Cina ni biasa dia banyak gundik-gundik. Jadi kalau tak potong tu takut adalah jadi macam tu canon dia ni, hak ni canon dia ni, dia tak mau benda tu berlaku. Antara syarat kena kasih. Jadi orang yang dikasih juga dalam istilah disebut rajulun ubatir, yang terpotong betul-betul. Hak tadi tu macam kiasan hak depa tuduh Nabi tu. Bukan kena potong pun, hak ni hak kena potong betul-betul. Bahkan kalau kita tengok sejarah nama-nama pedang Nabi, salah satu pedang Nabi nama apa, Nazih? Untuk dikaitkan dengan Batara ni, Al-Battar kan. Satu pedang Nabi nama Al-Battar. Apa maksud Al-Battar? Untuk kaitkan dengan pedang yang memotong, yang memutus. Nabi letak salah satu nama pedang dia Al-Battar, sifat yang memotong dan memutus. Hak Nabi tak letak nama tu, tak bersifat tu ke? Hak Nabi tak letak nama tu, letak nama tu bersifat memotong, memutus. Adakah pedang lain yang Nabi tak letak nama? Kalau letak orang tak putus ke? Putih juga, tapi tak letak nama tu, letak untuk khusus untuk pedang tu saja. Kembali ya. Siapakah orang yang dimaksudkan sebenarnya? Bila nak cari orang ni, kita tak boleh berpijak pada satu-satu jenis tafsir saja. Ni saranan daripada saya, jenis benda macam ni kita kena buka banyak tafsir tuan-tuan, sebab kita nak melihat perbezaan dan pandangan serta riwayat yang kuat dan banyak. Contoh kenapa saya sebut tadi hampir 4 orang nama disebutkan. Siapa? Antara yang pertama ialah Abu Jahal. Orang yang Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Orang yang terpotong tu Abu Jahal. Kes Abu Jahal ni kita boleh buka tafsir Ummahat. Tafsir ni dia banyak jenis. Tafsir tu banyak dah. Lepas tu diletakkan jenis-jenis dia. Contohlah saya sebut tafsir yang dikatakan tafsir ibu, selalu dianggap sebagai tafsir rujukan utama. Ummahat antaranya 4 tafsir ni. Ingat kalau nak kalau kita nak rujuk tafsir, kebiasaan orang akan mengutamakan 4 tafsir ni dulu. Pertama tafsir Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Yang ketiga tafsir Ibnu Katsir. Yang keempat tafsir Ma'alim At-Tanzil Imam Baghawi. Ni antara 4 tafsir Ummahat. Kalau kita nak tambah ilmu, kita cari jenis tafsir yang bersifat ensiklopedia.
Selalu kita baca ensiklopedia ni, ensiklopedia sejarah, ensiklopedia sains, tafsir juga ada bentuk demikian. Antara dua hak besar, Ruhul Ma'ani Imam Alusi dengan tafsir kabir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini dia punya bahasan memang panjang. Sebab tu kalau kita tengok tafsir Fakhruddin Ar-Razi tu, sebab cetakan ni kadang-kadang tak sama. Hak cetakan ada dengan saya 18 jilid. Tuan-tuan boleh bayang tak? 18 jilid panjang mana? Tapi hak orang lain kita tengok tafsir Ibnu Qasim 4 jilid saja. Qurtubi lebih kurang 6 ke 8 jilid, dia 18 jilid. Kita kata kenapa tak ada persamaan? Apa yang dia syarah sampai panjang berbelah-belah ni? Tu kata ni bentuk ensiklopedia. Banyak lagi riwayat dan cerita hak diletakkan dalam tafsir tersebut. Baik, kembali. Bila kita tengok tafsir Ibnu Katsir kata lelaki yang disebutkan dalam ayat ini ialah Abu Jahal. Abu Jahal. Kalau buka pula tafsir Imam Qurtubi, memang dia meletakkan nama Abu Jahal dalam salah satu riwayat. Sekali lagi naik nama Abu Jahal. Maksudnya dominan lah, sampai 2 tafsir sebut Abu Jahal. Yang boleh diketengahkan orang tu ialah Abu Jahal. Yang kedua, Imam Qurtubi juga datangkan riwayat lain yang mengatakan orang tu ialah Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf ni? Salah seorang orang yang besar, dipandang mulia di Madinah. Satu riwayat, satu hari dikatakan Ka'ab bin Ashraf ni baru sampai di Mekah. Jadi orang-orang Quraisy ni, dia pergi jumpa dengan Ka'ab bin Ashraf. Dia kata apa pada Ka'ab? Sesungguhnya kamu adalah salah seorang sayyid. Maksud gelaran yang diberi kepada seorang sayyid ni, kamu orang yang mulia, orang yang dihormati. Sedangkan Muhammad, dia nak ejek Nabi lah ni, kamu orang mulia Ka'ab, sedangkan Muhammad tu orang yang terputus keturunan dia. Orang yang terputus keturunan, maksudnya Nabi ni anak lelaki dia semua mati, meninggal. Tetapi dalam masa yang sama, Muhammad ni klaim, Muhammad mendakwa dialah paling mulia di antara kami. Dalam keadaan dia tu tak ada anak kekurangan dari sudut tu, dalam masa sama Muhammad ni selalu duk klaim dialah paling baik, dialah paling bagus di antara kami. Sedangkan kami ni, orang yang jaga masjid ni, masjid apa tu? Masjid di Mekah lah, Masjidil Haram. Kamilah yang menguruskan air waktu orang datang jemaah haji zaman jahiliah tu. Lalu bila dengar orang-orang Quraisy di Mekah sebut macam ni depan Ka'ab, Ka'ab kata, dengarlah wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya kamu jauh lebih baik dan mulia daripada Muhammad. Bilalah Ka'ab bin Ashraf kata lagu ni, kamu lebih baik, kamu lebih mulia daripada Muhammad, maka dikatakan ayat ni pun turun. Inna sya'ni'aka huwal abtar. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun riwayat ni didatangkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia, dia datangkan satu riwayat lain yang dia kata kes seumpama tadi sebenarnya bukan turun Al-Kausar ayat 3, tetapi merujuk kepada surah An-Nisa ayat 51. Kes tu sama, tetapi yang pertama dia bawa riwayat nak mengatakan surah Al-Kausar ayat 3, tetapi kes ni juga dalam beberapa konteks tertentu sebenarnya nak cerita turun An-Nisa 51. Baik tuan-tuan, kalau bayangkan kita baca tafsir satu saja tadi, hak Imam Ibnu Katsir, jadi ilmu yang kita boleh dapat berapa? Satu je. Siapa dia ya? Yang Allah cerita dalam ayat 3? Oh, tak ada orang lain dah, Abu Jahal ya? Sedangkan dalam tafsir lain kita tak tengok lagi, mungkin Allah cerita tu pasal orang lain. Jadi kebiasaan, kenapa saranan yang kita bagi, kita nak suruh puas hati betul-betul berapa orang. Kalau empat, kita takut kita pi kedai kopi, biasa orang kita duduk kedai kopi tak, bila tiba benda macam ni, agak-agak siapa ni? Oh, tak ada orang lain lah. Kalau Ibnu Katsir siapa dia? Abu Jahal. Dia kata, bukan Abu Jahal saja, aku baca kitab ni orang ni, betul kat hang ni, dia mula nak jadi confirmation bias. Ni salah satu. Tuan-tuan tahu tak apa istilah confirmation bias ni? Confirmation bias ni digunakan oleh seseorang untuk melindungi kepercayaan dia. Untuk melindungi kepercayaan dia.
Maksudnya dia duk pegang, dialah paling betul, dialah paling benar, dialah paling segala-galanya. Bagi dia, hak dia pegang, hak dia tu betul. Hak orang lain macam mana? Orang lain jadi salah. Sebab tu saya suka kita ni bila belajar benda macam ni, kita ambil sama seperti perkataan Imam Syafi'i. Boleh jadi pandangan aku ni betul, berkemungkinan salah. Tengok orang yang tawaduk bercakap, berkemungkinan pandangan aku ni betul, tetapi mungkin boleh jatuh pada salah. Dan berkemungkinan pandangan orang lain tu kita menganggap salah, tapi mungkin boleh jadi betul. Maksudnya kita tak menganggap sepenuhnya. Hak kita duk pegang sama ni, kita takut kita jumpa dengan dalil dan hujah baru yang membatalkan pegangan kita sebelum ni. Tapi biasa orang yang dah terkena confirmation bias ni, mari macam mana pun dia akan tetap hak tu lah. Hak orang lain tu seolah-olah jadi macam diragukan. Lebih jauh, fenomena confirmation bias ni dia akan jadi ikut aliran, tuan-tuan. Aliran lagu mana? Kita ni berasa duduk dalam grup ni, grup yang nama A. Bila mana-mana ustaz ataupun mana-mana penceramah hak grup A, walaupun kata-kata mungkin salah, kita tak ada ilmu untuk detect salah dia tu. Oh, memang hebat ustaz kita. Sebab apa memang hebat ustaz kita? Sebab seolah-olah pegangan kita sama dengan dia. Faham tak maksud saya ni? Kita duduk dalam satu grup yang kita kata grup A. Mari penceramah tu aliran grup A juga. Bila dia berceramah, bukan kita nak menyalahkan dia, hak dia cakap betul tu betul lah, tapi berkemungkinan bila dia tersalah bercakap, jadi sebab confirmation bias tadi, orang lain pun detect, oh sebenarnya ustaz tu betul dah, tapi hak bahagian ni salah, hak bahagian ni tak berapa tepat, kita buat alih gihang. Kita akan cuba memenangkan juga. Grup lain pun sama lah, grup lain pun sama. Hak grup B pula, bila hak ustaz dia tu, dia akan jadi lagu tu. Tapi bila hak lain tu, grup B bila dengar penceramah A bercakap, walaupun betul, dia akan jadi biar betul ada ke dalil macam ni, padahal dia cakap tu betul dah. Jadi dia cuba membuat konteks sangsi lah, ragu lah. Sebab apa? Sebab benda tu bahaya, benda ni. Boleh faham dah korang? Ke tinggi sangat laras bahasa saya guna tu, tak dah kan? Maksudnya jangan jadi macam tu. Sebab tu saya kata ambil hak Imam Syafi'i tadi. Kita mungkin betul, tapi mungkin boleh tersalah. Dan orang lain mungkin salah, mungkin boleh jadi betul. Okey. Tengok yang kedua tadi, siapa? Ka'ab bin Ashraf. Bahkan ada pandangan ketiga, yang ni Imam Qurtubi. Saya tak jumpa dalam tafsir lain. Maksud tak jumpa tu terhad kepada tafsir yang kita buka lah. Mungkin banyak lagi yang kita tak buka. Ada pandangan daripada Shimir, iaitu Shimir bin Atiyah. Dia kata lelaki ni merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'is. Tapi yang ni agak terpencil lah. Yang ni mungkin kita boleh tolak dan kecualikan. Yang seterusnya, dia juga sebut satu firqah. Firqah ni kita panggil satu cabang daripada cabang-cabang hak utama, nama dia Butariyah. Butariyah ni salah satu firqah Syiah Zaidiyah. Pernah dengar tak? Kita selalu dengar hak besar-besar, Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fari kan. Jadi salah satu tu hak besar ialah Zaidiyah. Salah satu cabang Zaidiyah tu ada nama Butariyah, yang dinisbahkan kepada pemimpin dia Al-Mughirah bin Sa'ad. Laqab dia wa alqabuhu, Imam Qurtubi sebut Al-Abtar. Ni saya nak kaitkan dengan kalimah je, tak ada kena-mengena pun. Mughirah bin Sa'ad tadi gelaran dia tu Al-Abtar. Ini information yang ada dalam tafsir Imam Qurtubi. Sebab tu bila baca tafsir ni, informasi yang macam ni lah yang kita nak, daripada benda yang kita tak tahu. Sebab kita ni, boleh saya sebut bila kita baca sesuatu, sebenarnya antara dua, kita banyak hak mana? Ilmu lah ni hak kita dapat ni. Kita baca sesuatu ilmu, memang baca kita tu niat awal nak cari benda tu ke, ataupun banyak manusia yang dia dapat ilmu, dia terbaca benda yang dia tak tahu. Hak mana kita banyak? Jadi kita ni nak bertambah ilmu baru ni, satu, memang kita niat aku buka kitab ni, aku buka buku ni, memang nak cari benda ni.
Okey, aku nak cari apa makna Makkiyah, aku nak cari apa makna Madinah. Memang kita niat nak cari benda tu, satu kita dapat. Yang banyak manusia biasa jadi ni, dia bukan ada minat pun nak cari tu, nak niatkan tu, tapi dia ambil ikut dan je. Aku puas duk saja nak ambil buku ni. Tiba-tiba, oh lagu ni rupanya. Sebenarnya kita dapat ilmu bentuk kedua tu bukan kerana nak cari, tetapi terbaca apa yang kita tak tahu. Kita ni banyak mana? Memang niat nak cari ke terbaca hak tak tahu? Hak kita boleh banyak. Terbaca hak tak tahu tak? Buka surat khabar hari ni. Contoh. Liverpool kalah. Kelab paling lekeh apa dia? England, Nazih. Hak lekeh-lekeh hak tak ada nama. Contoh. Satu kelab lah nama lekeh, tiba-tiba mengalahkan Liverpool 17-0. Tak nampak tak logik tak? Tapi kita kata, aku tak pernah jumpa ni fakta lagu ni. Kita bukan nak ambil tahu pun benda tu, tapi terbaca dalam surat khabar. Liverpool tewas 0-17 kepada pasukan hak paling corot. Tu kata terbaca benda hak tak tahu tu. Tapi kita kena dua-dua. Untuk tambah ilmu, kena cari hak memang kita nak tahu, dan terbaca kita tak tahu pun salah satu sumber kemasukan ilmu bagi kita. Tu yang ketiga, Abu Jahal. Yang kedua siapa tadi? Ka'ab bin Ashraf. Yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang keempat, hak inilah dikatakan paling dominan. Hak ni dalam tafsir Ma'alim Tanzil Imam Baghawi, iaitu Ash bin Wa'il. As bin Wa'il ni salah satu riwayat menyebut satu ketika ni dia keluar daripada Masjidil Haram melalui satu pintu. Dalam tafsir Baghawi sebut pintu tu pintu Babus Sahmin. Kita pergi Mekah kan banyak pintu-pintu dah. Ni nama Babus Salam, ni nama bab tu salah satu bab Bani Sahmin. Pintu Bani Sahmin, dia keluar masa tu dia jumpa dengan Nabi. Lalu dia kata apa dekat Nabi? Butira Muhammad. Butira tu Al-Abtar tadilah. Muhammad ni diistilahkan sebagai Al-Abtar, seorang yang terputus, seorang yang terpisah. Maksudnya Muhammad ni tak ada. Yang dia sebut ucapan ni sewaktu tu selepas kematian Qasim, anak Nabi daripada Khadijah. Tapi ada juga setengah riwayat dalam tafsir menceritakan yang Ash bin Wa'il ni sebut ketika Ibrahim meninggal. Hak ni macam tak berapa nak ni, sebab Ibrahim meninggal ni waktu Nabi dah hampir nak wafat dah, sedangkan Ash bin Wa'il tu dah meninggal dah sebelum tu. Jadi macam tak padu untuk dilogikkan dengan peristiwa tu untuk kematian Ibrahim. Tapi kalau untuk kematian Al-Qasim, memang berbaloi. Jadi kita dah ada 4 nama, tetapi bila disebut paling dominan Ash bin Wa'il ni, seolah-olah ayat tersebut membalas penghinaan pada Nabi. Dalam ilmu psikologi, bila kita belajar psikologi pasal pemikiran, orang yang tusuk senjata menggunakan bentuk ni, hati lebih sakit daripada hak betul-betul kena senjata fizikal. Kita kena tembak, sakit ke tak sakit? Sakit. Peluru masuk, sakit. Kena tusuk dengan pedang, sakit tak? Sakit. Tapi jenis orang kata, orang cemuh, orang caci ni bila masuk dalam hati lagi sakit. Walaupun orang kata tu bukan bentuk peluru, orang kata tu bukan bentuk pedang, orang kata tu bukan bentuk tu, tapi bila orang ejek, sakitnya hati kita ni tak mampu nak tahan lebih daripada sakit yang kita kalau kena pedang boleh tahan. Kena pedang dah luka, mari misi, dia kata saya nak balut sikit ni, cuba tahan sikit sakit, boleh tahan tak? Tak apa misi, beres, boleh tahan. Saya nak cucuk sikit ni, boleh tahan tak? Beres, boleh tahan. Tapi orang duk maki, orang duk kata, orang duk maki, orang duk kata, jarang orang nak boleh tahan. Biasanya dia akan jadi apa? Hang ni tak berhenti duk maki aku ni, nak kena ni. Dia start keluar perkataan nak kena tu, mungkin boleh jadi bergaduh, kawan tu kena tampak, kawan tu kena sepak, tumbuk menumbuk, tendang menendang. Lebih jauh takut sampai tahap menumpahkan darah, bunuh membunuh. Asalnya kerana apa? Sakit hati. Jadi konteks yang Allah nak bawa di sini, bila orang tu kena, penderitaan Nabi ni jadi komplit, tahu tak? Nak cakap sungguh-sungguh di sini, penderitaan Nabi jadi lengkap. Pertama, Nabi sedih kerana anak dia meninggal. Kita dah lah sedih anak meninggal.
Lepas tu mari orang hina pula, tohmah pula dalam pengertian definisi definisi jahiliah, al-abtar. Dia tengah sedih ni, oh anak aku meninggal dah, anak aku tak ada lah. Ingat ke satu lelaki ni sekurang-kurang boleh jadi pewaris aku, tiba-tiba mati, sedih dah. Mari orang ejek pula bila anak kita mati, rasa lagu mana? Dia mari lagi tambah kesedihan tu. Jadi sebab itulah ayat ni turun pada Nabi untuk backup. Sebenarnya yang terpotong, terputus tu bukan tuduhan yang orang bagi pada kamu, tapi dia. Tapi bila kata As bin Wa'il terputus, kalau kita tengok keturunan As bin Wa'il ni, benarkah dari sudut betul-betul As bin Wa'il ni tak ada anak? Kalau kata ayat ni ditujukan pada dia, Allah nak balas balik. Siapa dia As bin Wa'il ni tuan-tuan? Jangan terkejut kalau saya sebut As bin Wa'il ni siapa. Dia adalah bapa kepada seorang sahabat besar Nabi. Sahabat tu anak dia lah. Siapa dia? Dia adalah Amru bin Al-As. As bin Wa'il tu bapa Amru bin Al-As lah. Siapa tak kenal Amru bin Al-As? Seorang tokoh pada zaman pemerintahan Saidina Umar. Dia pergi buka kota apa? Amru bin Al-As, sahabat yang buka kota apa? Kota Mesir. Yang buka Mesir, mengislamkan orang-orang di Mesir siapa? Amru bin Al-As. Dialah yang menerima tulisan surat daripada Umar bila air sungai Nil kering. Dulu kenapa dia nak jadi pemimpin di situ? Bila dia mula-mula sampai, ada riwayat menceritakan di Mesir ni ada satu jenis permainan. Dia jenis macam buat bola raga. Sepak takraw kita tu buat daripada rotan juga, kecil. Dia ni jenis bentuk yang besar. Depa main lambung-lambung. Depa lambung tu kira kita ni badi lonjak, badi tinggi, siapa yang boleh sambut dulu, dialah dianggap sebagai pemenang. Jadi bila baling bola tu, Amru bin Al-As tu dah dia sampai, orang jemput lah sebagai tetamu, menyertai juga permainan tu, tiba-tiba dia boleh sambut. Jadi orang beri penghormatan pada dia ni sebelum dia dilantik jadi itulah. Selepas dia jadi tu kan air sungai Nil kering. Jadi dia tengok orang-orang di situ, bila nak suruh air sungai Nil ni mengalir balik, keluar balik, dia kena persembahkan seorang anak dara. Air sungai Nil kering, dia ambil seorang anak dara, dia kena letak di situ sebagai korban dewa sungai lah kononnya. Bila dikorbankan, keluarlah air tu. Bila mai kering pula, korban seorang lagi, kering pula, korban seorang lagi. Bila berapa ramai nak mati ni? Jadi dia pun tulis surat kepada Saidina Umar akan hal tersebut. Lalu Umar pun tulis surat hebat dia tu kan. Aku ni Saidina Umar, khalifah Allah. Aku ni hamba Allah. Kamu juga sungai Nil adalah hamba Allah. Kalau kamu tu mengalir kerana Allah, teruslah mengalir, bukan kerana sebab-sebab tadi. Jadi diminta oleh Saidina Umar bila sampai surat ni pada Amru, suruh Amru letak surat tu dalam sungai. Letak saja surat tu, apa jadi pada sungai Nil? Terus keluar air, tak kering-kering sampai lah ni. Itu antara karomah lah Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itulah sahabat besar Nabi. Siapa bapak dia? Bapak dia dulu itulah hak hina Nabi dengan gelaran Al-Abtar tu. Nak kata dia terputus, dia ada anak Amru tu. Jadi di mana dominan ayat ni? Allah nak bagi tahu apa ni? Dia kata kat kamu Abtar, sebenarnya dia Abtar. Nak kata dia Abtar, tak ada anak lelaki, ada Amru tu. Bahkan anak Amru pun sahabat besar Nabi. Siapa dia? Antara 10 penghafaz hadis paling banyak, Abdullah bin Amru bin Al-As. Cucu kepada lelaki hak hina Nabi tu, anak dia Amru. Anak Amru, Abdullah bin Amru. Jadi dah Allah kata nak kata dia Al-Abtar, apa yang terpotong? Baik. Ayat ni bukan membicarakan tentang fizik. Inilah sebenarnya kehebatan ayat Quran. Bila mana seseorang yang tuduh Nabi Abtar itu, dikatakan Abtar tu binatang yang terputus ekor, sebenarnya inilah bentuk gaya bahasa Al-Quran yang kita panggil isti'arah. Dia isti'arahkan benda ni pada manusia. Bila kita belajar balaghah tuan-tuan, ni saya nak pecah ilmu balaghah ada 3. Paling besar ilmu balaghah, ilmu bayan. Yang kedua ilmu ma'ani. Yang ketiga ilmu badi'.
Dalam ilmu bayan, salah satu kita belajar bab isti'arah. Isti'arah pula pecah pula lagi banyak. Dan untuk ayat ni dikenali isti'arah tahqiqiyah tasrihiyah. Jadi dia isti'arahkan benda tu pada orang. Asalnya rujukan dia binatang tadi. Bila sebut abtar tu binatang hak putus ekor. Bila sebut abtar tu seorang lelaki yang dikasih. Tapi untuk Nabi ni seorang lelaki yang terputus keturunan dia. Tu maksud isti'arah, dikiaskan benda tu. Jadi untuk ayat ni konteks Allah balas balik macam tak betul ke sebab dia ada anak? As tu ada anak. Kemudian anak dia pun ada anak, maksudnya tak terputus pun dia punya waris, tak terputus pun dia punya keturunan. Apa dia? Macam mana agak-agak? Dan kalau kita tak buka tafsir, kita tak tahu, bahkan saya pun tak tahu. Bila kita buka, baru kita tahu apa penyelesaian yang Allah nak, yang sebenar melalui ayat ni betul dah kita bahas. Tetapi Allah nak menukar definisi lama kepada definisi baru yang Allah perkenalkan dalam ayat ni. Definisi lama memang demikian. Al-abtar, orang lelaki yang tak ada anak lelaki. Tetapi Allah nak hapuskan definisi gelaran al-abtar hak jahiliah kepada satu definisi lain, iaitu seseorang yang terputus daripada kebaikan. Jadi al-abtar yang Allah nak pada inna syani'aka huwal abtar ialah seorang yang terputus daripada kebaikan. Tak ada kebaikan pada dia. Merujuk kepada As bin Wa'il yang menolak dakwah Nabi, tak mau terima Islam, tak mau dengar kebenaran daripada Nabi, lantas kematian dia pun berakhir dalam kekafiran. Jadi abtar di sini merujuk kepada dia yang terputus daripada kebaikan. Bahkan Nabi sebut dalam sebuah hadis kan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar. Sesuatu amalan ataupun aktiviti yang kita nak mulakan tetapi tidak disebut dengan kalimah bismillah, fahuwal abtar, maka amalan atau aktiviti tersebut terpotong. Jadi macam seolah-olah tak ada nilai. Jadi ni nak mengajar kepada kita, kita nak buat apa? Mulalah dengan menyebut kalimah ataupun nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah akan jadi berpahala dan menerima ganjaran daripada Allah. Tapi untuk kata terbatal tu disebutkan oleh Nabi dengan kalimah fahuwal abtar. Jadi untuk konteks ni kita tahulah Allah nak guna definisi baru, bukan lagi definisi jahiliah, orang yang terputus kebaikan. Banyak gaya bahasa Quran, orang tanya satu benda tapi jawapan tu seolah-olah melencong. Contoh surah Baqarah ayat 189. Cuba tuan tengok, bila masyarakat Arab jahiliah tanya Nabi pasal hilal, anak bulan. Kan ada ayat Quran, yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Tapi jawapan Quran apa dia? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Qul, katakanlah, mawaqi al-hilal tu ialah merujuk kepada waktu-waktu bagi manusia dan musim haji. Nampak macam tak betul tak jawapan tu? Orang tanya, contoh orang tanya kita, ustaz apa dia anak bulan? Maksudnya kita cerita pasal hilal tu lah, pasal anak bulan tu. Tiba-tiba kita kata dia adalah merujuk pada waktu bagi manusia dan juga musim haji. Nampak macam tak betul? Nampak macam tak betul. Tetapi sebenarnya jawapan itu dia kata termasuk di dalam penghuraian dan pendetailan. Sebenarnya yang nak cerita tu memang anak bulan, tapi hak termasuk dalam ayat yang disebutkan tu adalah huraian, untuk mengatakan bahawa orang yang menghuraikan ni orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Sebab tu Imam Ibnu Ashur dalam tafsir dia Tahrir wa Tanwir tu, dia kata ayat ni merujuk kepada uslub hakim. Uslub hakim ni uslub hakim. Arab hakim apa dia? Allah yang maha hakim, Allah yang maha bijaksana. Maha bijaksana. Biasanya orang akan menjawab soalan tu terus kepada jawapan. Tapi bila seorang tu dia jawab satu benda habis dah betul, lepas tu dia hurai pula, orang tu dianggap bijak ke tak bijak? Contoh, ustaz baru beli jam ke? Baru beli jam. Cukup lah kan?
Orang tanya baru beli jam ke? Oh, hang tak tahu jam aku ni jenama terkenal, nama dia Seiko contoh. Orang tanya tak jenama saat ni? Ustaz baru beli jam ke? Ada tak orang tanya jenama? Ada tak orang tanya jenama? Tak ada. Patut jawapan dia, ya, saya baru beli jam. Habislah, cukuplah, memadai. Tapi ya, nama dia Seiko. Hang tak tahu harga dia. Aku beli Singapura $700. Kalau menyelam 200 meter, kalau jatuh tak masuk air, kalau padahal orang tak tanya hak tu. Tapi bila kita cerita lebih pada tu, apa tanggapan orang? Oh, hebat ni bahagian jam ni. Boleh cerita macam-macam. Ni dipanggil uslub hakim. Maksudnya Quran pun kadang-kadang ada gaya bahasa demikian yang orang tanya tu dia jawab lebih pada patut, senang. Bila orang tu jawab lebih pada patut, kalau betul memang hebatlah. Ada juga jenis orang jawab lebih pada patut tapi ke laut. Nak tunjuk dia hebat ni, oh lagu ni tapi semua tak betul dia cerita tu. Macam-macam orang panggil berapu lah, mudah. Dan itulah yang selalu disebut dalam Al-Quran. Contoh, kes Nabi Musa, kalau siapa-siapa ingat kan. Bila nak bertemu di Bukit Tursina tu, Allah cuma tanya satu soalan pada Nabi Musa. Apa yang berada di tangan kanan kamu? Ingat tak soalan tu? Di tangan kanan kamu tu ada apa? Patut jawapan Nabi Musa apa dia? Ringkas. Tongkat aku. Cukup lah. Kan Allah tanya, apa yang ada di tangan kanan kamu? Tongkat aku. Tapi Nabi Musa jawab apa? Tongkat aku. Tongkat ni lah aku guna untuk aku menongkat diri aku ketika berjalan. Tongkat ni lah aku guna nak redah daun-daun, nak bagi kambing-kambing aku makan. Tongkat ni lah aku guna ni. Orang tanya, apa di tangan kanan kamu? Patut jawab, tongkat aku, habis. Dia cerita pula kegunaan tongkat-tongkat dia. Memang manusia sifat dia demikian. Orang tanya satu, dia akan cerita lebih pada patut. Ni salah satu gaya bahasa Quran. Macam saya ketengah tadi, orang tanya pasal anak bulan, tapi dia kata cerita. Orang tak tanya pasal musim haji, tapi ayat tu cerita pasal waktu musim haji. Sebab berkenaan dengan bulan tu, bulan haji biasa kita pergi bulan apa? Zul. Dia nak kait dengan benda tu, tapi orang tanya pasal bulan umum. Inilah kelebihan Al-Quran. Bila cerita lebih Al-Quran, dia jadi terlebih jam juga. Dia tak boleh lebih kan? Boleh berhenti tak? Boleh lah tu, boleh faham lah. Boleh faham dah. Kalau kita nak cerita habis sungguh, memang lagi panjang. Sebab kita cerita ni ayat nombor 3 je ni. Ayat 1, 2 kita tak cerita lagi. Jadi tak apalah, mudah-mudahan kita akan bersambung kembali. Jadi kalau tak ada apa-apa, bulan 8 ni macam biasalah. Hari ni hari apa? Hari pun tak ingat dah. Sekolah dalam kepala. Hari Khamis, minggu yang pertama, insya-Allah. Jadi kita berakhir di sini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kekuatan kepada kita dan sentiasa meredai segala bentuk amalan-amalan dan ibadah yang kita lakukan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.